Baik, kita mulakan Surah Dia As-Saffat. apa tadi? Surah As-Saffat mulai daripada ayat 88. Saya ulang, Surah As-Saffat ayat 88. Okay. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fanazara, maka telah melihat ia. Nazratan, akan satu penglihatan. Bin nujum, pada bintang-bintang. Nujum ni jamak najmun. Najmi, kadang orang nama Najmi, bintangku. Najmi. Kalau jamak nujum. Dan bintang-bintang juga dengan perkataan kawakib. Kawakib juga makna dengan bintang-bintang. Faqala, maka telah berkata ia. Ini sesungguhnya aku sakit. Fatawallau, maka telah berpaling mereka. Anhu, darinya. Mudbirin, orang-orang yang membelakang. Faragha, maka telah pergi ia. Ila, kepada alihatihim, Tuhan mereka. Faqala, maka telah berkata ia. Ala, adakah tidak? Ta'kulun, kamu makan. Ayat 92, Malakum, mengapakah kamu? La tantikun, tidak kamu berbicara. Faragha, maka telah pergi ia. Alaihim, atas mereka. Dorban, pukulan. Bil yamin, dengan keras. Baik, sama semula. Ayat ini berkaitan dengan kisah Nabi Ibrahim, yang mana Nabi Ibrahim dilahirkan dalam kalangan keluarganya musyrikin, masyarakatnya juga musyrikin. Semuanya menyembah berhala. Apalagi bapaknya pengukir berhala dan penjual berhala. Tapi Nabi Ibrahim sudah nampak jalan. Dari kecilnya pun dia tak minat dengan hal-hal yang berkaitan upacara-upacara keberhalaan. Jadi satu hari, dia sudah nampak satu bintang yang memberikan kepadanya satu petunjuk ketuhanan. Dengan bintang tadi,
disangkakan sebagai Tuhan, tapi bintang itu menghilang. Kemudian dia melihat pula bulan lebih besar daripada bintang. Disangkanya juga inilah Tuhanku. Tapi bulan itu juga menghilang. Sehinggalah dia mengatakan bahawa mataharilah itu, ya Tuhanku. Tapi matahari juga lenyap apabila senja. Jadi semuanya ini tidak memberikan kesan dalam hatinya untuk mengakui ya Tuhan-Tuhan yang hilang. Melainkan ya, dia berkeyakinan dia tidak suka kepada Tuhan-Tuhan yang hilang. Jadi Nabi Ibrahim tetap berpegang ya bahawa alam ini adalah ada penciptanya yang maha agung, yang tidak akan hilang. Dan ya, satu hari ada upacara keberhalaan atau pesta yang mana mereka ya ada makan-makan sekali. Tapi Nabi Ibrahim dia tak pergi. Dia mengatakan dia sakit. Faqala ya, inni sakim. Maka telah berkata ia, sungguhnya aku sakit. Ya, jadi tak nak pergi. Fatawallahu anhu. Maka telah berpaling mereka iaitu kaumnya dari Ibrahim. Mudbirin, orang-orang yang membelakang. Mana yang membelakang ni meninggalkan Ibrahim. Mereka pun pergilah ya ke tapak pesta itu. Jadi Nabi Ibrahim melihat bahawa ya kuil itu telah ditinggalkan. Mereka masing-masing tengah seronok pergi ke tapak pesta. Ya, sebiasanya selepas mereka makan-makan itu, mereka akan datang balik ke kuil dan ada upacara ya keagamaan. Jadi ya, Nabi Ibrahim rasakan itu satu peluang. Lalu dia pun datangilah kuil yang penuh dengan berhala itu. Faragha ila alihatihim. Maka telah pergi ia Ibrahim kepada Tuhan-Tuhan berhala mereka. Faqala. Maka telah berkata ia Nabi Ibrahim, ala ta'kulun. Adakah tidak kamu makan? Ditanyakan kepada berhala itu dulu. Ya, kenapa kamu tak pergi makan? Kenapa kamu tak pergi makan bersama dengan mereka? Jadi ya, soalan ini diajukan kepada berhala. Kemudian malakum la tantikum. Mengapa kamu tidak berbicara? Kalau kita bahasakan, ya kenapa kamu tak nak jawab? Aku tanya. Nabi Ibrahim soal dulu berhala itu. Boleh jawab tak? Rupanya tak dapat jawab berhala itu. Faragha alaihim darban bil yamin. Maka telah pergi ia kepada Tuhan-Tuhan mereka, Tuhan-Tuhan berhala itu, bil darban, memukul, bil yamin dengan keras. Maknanya Nabi Ibrahim pun pukullah mengikut ceritanya dengan ya kapak. Ya, dipukullah berhala-berhala. Ya, semua hancur. Ya, kecuali ada satu berhala besar saja ditinggalkan kapak dia di situ. Ya. Itu mana ada tujuan kenapa Nabi Ibrahim tak pecahkan yang besar itu dan ditinggalkan kapak itu pada berhala yang besar. Ya. Baik, sama lagi fa'akbalu. Maka telah menghadap mereka. Ilaihi, kepadanya. Yazifun, mereka bersegera. Qala, telah berkata ia, ata'buduna, adakah kamu sembah ma akan apa yang tanhitun kamu ukir.
bracket kamu pahat. Wallah, dan Allah, khalaqakum, telah menciptakan ia akan kamu. Wama, dan apa yang ta'malun kamu kerjakan. Qalu, telah berkata mereka. Ibnu, benalah olehmu. Lahu, baginya. Bunyanan, satu benaan. Fa'alkuhu, maka campakkanlah olehmu akannya. Fil jahim, dalam api yang bernyala-nyala, api yang menyala-nyala. Fa'aradu, ayat yang ke-98. Fa'aradu, maka telah berkendak mereka, bihi, dengannya, kaidan, tipu daya. Faja'alnahum, maka telah kami jadikan akan mereka asfalin, orang-orang yang rendah, bracket hina. Rendah itu mana darjat. Jadi masukkan ya hina. Baik. Nabi Ibrahim telah memecahkan berhala-berhala itu dan dia tinggalkan. Akhirnya mereka dah habis berpesta. Mereka kembalilah ya untuk mengadakan upacara keagamaan di berhala-berhala itu atau di kuil itu. Wa aqbalu ilaihi yazifun, maka telah menghadap mereka kepadanya. Yazifun, mereka bersegera. Dia segera menghadap, dia pergi ke tempat berhala-berhala itu. Ya, apa yang dilihat, mereka terperanjat. Berhala-berhala mereka, tuan-tuan, berhala mereka pecah. Ya, hanya tinggal satu. Mereka saling menuding, menyalahkan sesama mereka. Ya, sebab tak ada siapa yang nak jaga tadi. Semua sibuk ya berpesta. Tak ada satu pun nak jaga kat sini. Jadi ada seorang teringat. Saya teringat ada seorang pemuda. Dia selalu mencela kita punya Tuhan kita, kata mereka. Jadi ditanyakan siapa dia? Dia Ibrahim. Ibrahim anak Azar itu. Ya. Lalu dicari Ibrahim. Jumpa. Ditangkap. Dan diadili. Ya, pada masa itu, Nabi Ibrahim disoal. Ya, adakah engkau yang melakukan perkara ini? Wahai Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim kalau mengatakan, oh tidak, saya tak buat. Nabi Ibrahim sudah tentu berbohong. Ya, sedangkan dia yang buat. Tapi Nabi Ibrahim mengalihkan pandangan. Dia kata, tengok tu. Ya, kapak ada kepada berhala yang besar itu. Mungkin dia yang buat. Dia alihkan pandangan. Ya. Dia tak mengatakan, oh aku tak buat, tak. Dia alihkan pandangan ke situ. Itu ada kapak dia kat berhala yang besar itu, mungkin dia yang buat. Lalu mereka pun terpandang ke situ semua. Ya.
Kemudian mereka berfikir, takkanlah berhala yang pekak bisu buta ni boleh lakukan hal ini. Ya. Jadi di situlah Nabi Ibrahim dapat membuka minda mereka. Ya. Kalau kamu dah tahu Tuhan yang pekak bisu buta ni tak tahu buat apa, kenapa kamu sembah dia? Ya. Qala telah berkata ia, ata'budu nama tanhitun. Adakah kamu sembah apa yang kamu ukir? Ya, atau yang kamu pahat? Kamu sendiri ukir, pahat, ya, jelmakan ia sebagai bentuk orang, ya, lalu kamu sembah dia. Ya. Kenapa kamu sembah apa yang kamu sendiri ukir? Kamu tidak menyembah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini. Wallahu khalaqakum. Dan Allah telah menciptakan ia akan kamu. Wa ma ta'malun. Dan apa yang kamu kerjakan. Ya, bukankah Allah yang menciptakan kamu, bukan berhala ini? Dan juga apa yang kamu kerjakan. Ya, semua itu adalah ciptaan Allah. Ya. Jadi, disitulah mereka sudah kalah hujah. Ya. Nabi Ibrahim punya mantik, ya, mantik ataupun lidah Nabi Ibrahim ini, percakapan Nabi Ibrahim ini, ya, lidahnya lebih tajam daripada pedang. Dalam membela hal-hal kebenaran, berdebatlah ya dengan Ibrahim, pasti akan kena pancung. Ya, dia punya tajam lidah dia bagaikan pedang. Ya. Buktinya, ya, Namrus pernah menyoal Nabi Ibrahim, Raja Namrus menyoal Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, Tuhan yang mana lagi yang kau nak sembah selain daripada aku? Ya, kata Namrus, Tuhanku menghidupkan dan mematikan. Ya, kata Namrus, aku pun boleh buat. Dia ambil 2 tawanan, satu dibunuh, satu dibiarkan hidup. Aku juga boleh menghidupkan dan mematikan. Mana kalau logiknya ikut akal tu logik lah. Satu hidup, satu mati. Kalau dia nak matikan, dia boleh matikan dua-dua. Itu maksudnya. Lalu soalan yang kedua, Nabi Ibrahim katakan, Tuhanku menghidupkan matahari, menerbitkan matahari daripada timur. Maka terbitkanlah pula daripada barat. Wabuhital ladzi kafar. Lalu kebingunganlah si kafir ini, si Namrus ini. Nampak? Nabi Ibrahim patahkan hujan Namrus. Bila soalan yang kedua, dia tak dapat nak lakukan. Itu maknanya Nabi Ibrahim punya lidah yang lebih tajam daripada pedang dalam mempertahankan kebenaran. Jadi mereka sudah kalah hujah, tapi mereka punya kuasa. Lalu apa kata mereka? Qala telah berkata ia, ata'budu nama qalu ibnu lahu bunyanan. Telah berkata mereka, benalah olehmu baginya satu bangunan. Mana buatkan satu tempat pembakaran. Macam itulah bahasanya. Ya, buatkan satu bangunan atau tempat pembakaran. Falquhu, maka ya, campakkanlah olehmu akannya. Atau bahasa lain, lemparkanlah olehmu akannya fil jahim, dalam api yang menyala-nyala itu. Jadi mereka dah kalah hujah, tapi mereka nak menutup. Dia nak menutup kesalahan mereka, maka Nabi Ibrahim juga dituduhlah seolah-olah Nabi Ibrahim sudah bersalah. Ya, hakikatnya Nabi Ibrahim dah menang. Dia tak boleh nak terima. Maka pada masa itu, kezaliman mereka, ya, mereka sanggup bakar hidup-hidup orang-orang macam ni. Dibakar hidup-hidup. Ya. Maka kalau nak ikutkan, dia tapak dia tu lebih kurang besarnya macam 4 kali padang badminton. Macam tu lah. Ya. Dan mereka longgokkan kayu begitu banyak. Ya, masing-masing berusaha melonggokkan kayu-kayu untuk membakar Nabi Ibrahim. Ya. Diceritakan sampailah Nabi setelah dibakar api tadi, dicampakkanlah Nabi Ibrahim, tak tercampak. Ya, kenapa?
bahang tu terlampau kuat. Ya. Itu mana kesilapan mereka. Patutnya mereka letakkan Nabi Ibrahim di tengah-tengah, longgokkan kayu tu, baru mereka bakar. Tapi mereka bakar kayu tu dulu. Jadi nak campakkan dah, bahang dah terlampau kuat. Dah tak susah nak mendekati api itu. Jadi mereka katanya buat seperti macam jongkang jongkit. Diletakkan Ibrahim tu, lalu dijongkitkan, tercampaklah Nabi Ibrahim tu terjun dalam tengah-tengah jahim tu. Kalau di akhirat, jahim ni neraka jahim. Di dunia ni itu diibaratkan juga neraka jahim. Macam itulah diibaratkan neraka jahim, api yang menyala-nyala. Tapi kisahnya bahawa Nabi Ibrahim waktu dicampak ini, datang malaikat Jibril. Dia kata, wahai Ibrahim, mau tak engkau pertolonganku? Kalau Nabi Ibrahim mau pertolongan Jibril, pertama Nabi Ibrahim akan diterbangkan oleh Jibril ke satu tempat yang mereka tidak ketahui. Nabi Ibrahim akan selamat di situ. Jadi adakah Nabi Ibrahim terima tawaran Jibril? Tak. Nabi Ibrahim dia kata hasbunallah wa ni'mal wakil. Itulah kata Nabi Ibrahim. Cukuplah buat kami Allah sebaik-baik pelindung. Itu ucapan Nabi Ibrahim yang dirakamkan oleh Nabi SAW. Bahawa Nabi bapa kamu juga mengatakan, maknanya bapa kamu Ibrahim juga mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu kalimah cukup, mustahak dijadikan sebagai pegangan hidup kita. Kalau ada apa-apa ancaman, apa-apa yang merisaukan kita, katakanlah hasbunallah wa ni'mal wakil. Baik. Lalu Allah pun perintahkanlah api, ya nar kuni bardan wa salamun ala Ibrahim. Wahai api, hendaklah kau jadi sejuk dan selamatkanlah Ibrahim. Maka api yang pada adatnya membakar, macam pisau, adatnya ialah melukakan. Kalau api adatnya membakar, tapi api itu dirasakan sejuk. Dan dikatakan mengikut ulama-ulama tafsir, kalau tidak ada perkataan salam atau salaman tu ke sejahtera, Nabi Ibrahim juga boleh mati kesejukan. Tapi selamatkanlah Ibrahim. Itu salam tu. Jadi artinya sejuk yang selamat, nyaman. Sejuk yang nyaman. Jadi setelah Nabi Ibrahim dirasakan oleh mereka dah mampus dah. Bahasa dia macam tu lah. Nabi Ibrahim dah mampus dah. Rupanya dah habis segala nyalaan tadi, tinggal debu-debu. Dia keluar daripada celah-celah debu itu dengan mengibaskan debu-debu yang ada pada badannya. Selai rambut pun tidak terbakar. Mereka memang terperanjat melihat Ibrahim selamat, betul-betul selamat. Ini dikatakan di sini, faradu bihi kaidan. Maka telah berkendak mereka dengan Ibrahim itu satu tipu daya. Dia memperdayakan, membohongi orang ramai, kononnya Nabi Ibrahim itu bersalah. Hakikatnya mereka yang sudah kalah hujah. Faja'alnahumul asfalin. Maka telah kami jadikan akan mereka asfalin, orang-orang yang rendah. Rendah ni mana darjatnya rendah. Apa tipu hela mereka, letak bawah. Tak menjadi. Hina mereka. Letih mengumpulkan kayu api. Tapi satu helai rambut pun tidak terbakar. Inilah Allah letakkan kalimah Nabi Ibrahim paling tinggi, sedangkan kalimah yang mereka tegakkan, kalimah kekufuran yang mereka tegakkan paling bawah, asfalin. Baik, kita sambung lagi ayat 99. Qala telah berkata, dan telah berkata ia.
Ini sesungguhnya aku, zahibun, yang akan pergi, ila kepada, Rabbi Tuhanku, sayahdini, bakal ia pimpin akan daku. Itu kadang nun akhir tu ada baris bawah tu perhatikan ya. Itu biasanya domir, aku tu. Ya. Bakal ia pimpin akan daku ni tu. Ya. Dia tidak benar. Rabbi, wahai Tuhanku, hab, anugerahkanlah oleh engkau. Anugerahkanlah oleh engkau. Li bagiku. Minas salihin, daripada orang-orang yang soleh. Fabasyarnahu, maka telah kami gembirakan akannya. Maka telah kami gembirakan akannya biulam, dengan seorang anak lelaki. Halim, yang amat penyabar. Ayat 102. Falamma, maka manakala, balagha, telah sampai ia, ma'ahu, bersamanya, as-sa'ya, boleh berusaha. Qala, telah berkata ia, ya bunayya, wahai anakku, ini sesungguhnya aku, ara, aku melihat, fil manam, dalam mimpi. Dalam mimpi, dalam tidur ya. Dalam tidur. Anni, bahawasanya aku, asbahuka, aku sembelih akan engkau. Fanzur, maka perhatikanlah oleh engkau. Maza, apakah yang, taro, engkau lihat. Dalam braket, pendapatmu. Pendapatmu. Taro tu ya. Braket. Qala, telah berkata ia, ya abati, wahai bapaku, if'al, perbuatlah oleh engkau. Ma, akan apa yang, tu'mar, engkau diperintahkan. Satajiduni, bakal engkau dapati akan daku.
bakal engkau dapati akan daku. Dia kalau di tengah, ya tu ada, nun ya. Tapi kalau di akhir, ya, ayat, dia ya-nya tak ada. Ya, macam contoh ayat 99 tadi, saya di ni, tak ada ya. Ya, kerana apa? Untuk mengindahkan akhir ayat tu, letakkan nun sahaja. Ya tu, ia tidak diletakkan. Tapi, yang menentukan ialah baris bawah. Ya. Macam di ni, tengah-tengah. Jadi, tengah-tengah tu ada nun ya. Kalau dia di akhir, sata ciduni. Tak ada ya. Ya. Bakal engkau dapati akan daku in jika sya'a telah berkendak ia. Allahu oleh Allah minas sabirin daripada orang-orang yang sabar. Baik, saya masuk mula ya. Jadi Nabi Ibrahim sudah terlepas daripada tipu daya kaum kufar. Ya, Nabi Ibrahim telah selamat daripada bakaran mereka. Jadi Nabi Ibrahim kata, waqala dan telah berkata, ya inni zahibun ila rabbi. Sesungguhnya aku yang akan pergi kepada Tuhanku. Saya dini, bakal ia pimpin akan aku. Jadi Nabi Ibrahim, dia nak tinggalkan negeri kafir ini. Dia nak hijrah, mengikut pimpinan Allah. Diarahkan ke mana, dia tuju je lah. Ya? Macam tu lah. Ya. Dikatakan saya dini tu, bakal ia pimpin akan aku. Mana ke mana Allah pimpin aku atau menyuruh aku. Ya. Jadi, ya, Nabi Ibrahim pun berjalanlah daripada Mesir ke Syam, Syria. Ya. Dan katanya sampailah dia ke negeri yang disucikan. Mana yang disucikan tu atau Ardil Muqaddasah, iaitu negeri Syam. Kita sebut sekarang ni Syria. Syria tu. Jadi dia sudah hijrah ke sana. Dia tidak senang dengan keadaan negeri yang diduduki dulu, iaitu negeri yang kafir. Dan mereka, umat itu juga tidak menyenangi adanya Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli, wahai Tuhanku, anugerahkanlah oleh Engkau bagiku. Maksudnya apa? Maksudnya ia berdoa kepada Allah, mohon Allah anugerahkan seorang anak. Minas solihin, daripada orang-orang yang soleh, tergolong daripada orang-orang yang soleh. Fabasyarnahu, maka telah kami gembirakan akannya. Biulamin halim, dengan seorang anak yang amat penyabar. Halim ni dua makna. Satu, amat penyantun, ataupun amat penyabar. Itu perkataan halim. Jadi maknanya sama ada amat penyantun ataupun amat penyabar. Tapi di sini ada pada sifat anaknya. Anaknya juga bersifat penyantun, anaknya juga bersifat amat penyabar.
Siapa ni? Ya, iaitu Nabi Ismail alaihissalam. Ya. Dia dapatlah anak, iaitu dia dinamakan Ismail. Ya. Ni falamma balagha ma'au sa'ya. Maka manakala telah sampai ia bersamanya, as-sa'ya boleh berusaha. Nabi Ibrahim ni dia tinggalkan dengan Nabi Ibrahim tinggalkan Siti Hajar seorang-seorang di Mekah yang tak ada penghuninya, ya. Dan dia pun melahirkan seorang-seorang, ya. Jadi ya, bayangkanlah bekalan yang ditinggalkan pun dia tak mencukupi, ya. Bila ya, bila Hajar dia bertanya kepada Ibrahim sebelum Ibrahim meninggalkan, adakah ini ya perintah Tuhanmu? Nabi Ibrahim dia menganggukkan kepala, ya. Tak sampai hati, tapi dia anggukkan kepala, ya. Dan itulah ya kisahnya Nabi Ismail lahir di situ, dan yang membuka Mekah itulah Nabi Ibrahim bersama bapanya, Nabi Ismail bersama bapanya Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim ni bukan duduk situ, duduk jauh. Ya, dia pergi ke Syam sana, makan berminggu-minggu atau berbulan-bulan baru sampai. Jadi ya, kalau datang tu dah ya, berapa tahun dia barulah jenguk sekali. Macam itulah keadaannya, ya. Nabi Ibrahim dia menjenguk, ya. Tapi kali ini dia datang menjenguk Nabi Ismail dah besar, dah boleh berusaha. Dah boleh berusaha dalam lingkungan umur 3 tahun ataupun 13 umur 7 tahun ataupun 13 tahun. Ya. Di antara dua itu. Sama ada 7 tahun, sebab 7 tahun kalau orang dulu dia dah besar. Ya. 7 tahun pun dah nampak dewasa, nampak besar lah. Ya. Apalagi 13 tahun, lagilah dewasa. Ya. Mana dah boleh berusaha. Pada masa itu bapanya datang. Ya. Bapanya datang iaitu Ibrahim. Ya, dia berkatalah membisikkan kepada anaknya. Qala ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam an azbahuka. Wahai anakku, sungguhnya aku melihat dalam tidur. Maknanya bahasa kita bermimpi. Lihat dalam tidur tu maknanya bermimpi. Sesungguhnya bahawasanya aku menyembelih akan engkau. Ya. Dalam mimpi itu, ya, aku menyembelih engkau, ya, dengan perintah Allah. Macam tu. Fanzur maza taro. Maka perhatikanlah oleh engkau apakah yang engkau lihat. Ya, apa pendapatmu, bahasa dia macam itulah. Apakah pendapatmu? Dia tanya. Kemudian si anak ni kata apa? If'al ma tu'mar. Perbuatlah oleh engkau apa yang kau diperintahkan. Buatlah, ayah, apa yang diperintahkan itu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Bahkan kau dapati akan daku, insyaallah, daripada orang-orang yang sabar. Tengok, ya. Seorang anak, bapak datang dah selesai sekali. Datang pula nak sembelih. Ya, cuba bayangkan kalau anak-anak kita atau anak kebanyakan, ya, bapak datang bagi tahu, ya, macam mana aku nak sembelih kau ni. Menjerit anak tu jumpa pergi ke mak dia, mak, bapak nak sembelih aku, mak. Dah kecoh satu rumah kata bapak nak sembelih dia. Ya. Tapi Nabi Ismail, ya, tidak mengatakan pun, ya, hal itu kepada ibunya. Melainkan dia diam-diam dia ikut ayahnya. Ya, kemana nak dibawa. Dia tetap sabar. Buatlah ayah apa yang diperintahkan tu. Tengok nak disembelih tu. Ya, buatlah ayah apa yang diperintahkan. Tengok, ya.
macam mana kesabaran ya Nabi Ismail. Itu dikatakan ya bi gulamin, dengan seorang anak yang halim, ya, amat penyabar. Itulah Nabi Ismail alaihissalam. Ya. Orang yang terkenal dengan ya, menepati janji. Menepati janji. Sebab ada satu kisah Nabi Ismail ni, ya, dia janji dengan orang tu, dia suruh tunggu di satu tempat, ditunggu. Dia 3 hari ditunggu. Orang tu tak datang, dia pun balik. Itu yang Allah katakan, ya dia Nabi Ibrahim itu, Nabi Ismail itu orang yang menepati janji. Ya. Kita kalau 1 jam tak datang, layaknya, ya, tinggal. Ini 3 hari dia tunggu, dia baru dia balik. Macam itulah ya, Nabi Ismail. Okey, sampai situ dulu tandakan. InsyaAllah akan datang kita sambung ayat seterusnya. Dan kita sambung dengan pelajaran Surah yang ke berapa tadi? 50 berapa tak? 52 Ustaz. 52 ya. Okey, 52 tasriful mudha'af. Mudha'af tu maknanya yang mempunyai sabdu akhir tu. Kalau dal dengan dal ada 2 disabdukan. Kalau lam dengan lam disabdukan. Macam itulah. Jadi wazan dia wazan daripada ifta'ala yafta'ilu ifti'alan. Wazan itu sampai akhir lah. Itu wazan sahihnya. Ya. Wazan mudha'af dia i'tadda ya'taddu i'tidadan. Amar dengan madi sama ya. I'tadda sama. La ta'tadda, kemudian isim fa'il, isim maf'ul, makan zaman, 4 ni sama. Mu'tadun, 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 mu'tadun. Kena sebut 4. Ya sama. Bab ni. Kemudian madi majhul, u'tudda. Ya. U'tudda ni majhul, ya kalau wazan yang sahihnya apa? Uftu'ila. Kalau kita buat secara uftu'ila macam mana bunyinya? U'tudida. Ya, kena faham tu. U'tudida. Lalu jadi u'tudda. Disabdukan. Yu'taddu. Kalau ikut wazan sahihnya yufta'alu. Jadi kalau kita bunyikan macam yufta'alu, yu'tadadu. Macam tu. Ya, yu'tadadu. Yufta'alu. Ya. Macam tu. Okey. Sekarang kita buat tamrin, ada 5 tamrin. Istadda, cuba buat. Istadda, lagi. Istadda, yastaddu, Yastaddu, istidadan, istidadan. Ya, dal tu jadi hidup dua-dua bila masdar. Istidadan. Okey, Amar. istadda, Nahi. la tastadda, Isim fa'il. mustadun, Maf'ul. mustadun, Makan zaman. mustadun, Madi majhul. ustudda, Ustudda, mudhari majhul. Yustaddu. Itu maknanya bersangatan. Nombor 2 dengan makna lembab ataupun basah. Ibtalla. Silakan. Ibtalla. Lagi. Empat tu kena sebut ya. 4 kali. Lagi. Ubetullah, mudhari majhul. Yubtallu. Okey, ya, itu maknanya lembab ataupun basah. Nombor 3 dengan makna berpenyakit. Iktalla, daripada perkataan mu'tal tu. Nah, ini wazan iktalla. Berpenyakit. Macam kita kata huruf mu'tal kan, huruf penyakit. Iktalla. Ulang, teruskan. Iktalla lagi.
iqtala, Tanya yaqtalu, Na'talu iqtilalan, Illalah iqtala, La la taqtala, Talla muqtalun, Tandun muqtalun, muqtalun, uqtulla, yuqtalu, Tandu U'tul la yu'talu. Okey, itu mana berpenyakit. Nombor 4 dengan mana berpaling atau murtad. Selalu kita sebut murtad. Ini dia punya madinya irtadda. Ya? Okey, cuba. irtada, Irtada tandu, Tandu irtidadan, irtada, la taqtada, Lada murtadun, 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 urtudda, yurtadu, Urtudda yurtaddu. Ya. Itu mana berpaling atau bahasa kita selalu mana murtad. Ya. Murtad itu mana berpaling tadah. Itu mana murtad. Ini nombor 5 dengan mana berhujah. Ihtajja. Cuba buat. ihtajja, yahtaju, ihtijaja, tajja, la tahtajja, muhtajun, 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 uhtujja, yuhtaju, Ya. Uhtujja yuhtaju. Okey, sekarang kita cuba letak makna mengikut wazan. Ya, kita ambil yang akhir sekali iaitu berhujah. Ya, kalau madi telah berhujah ya, telah berhujah. Ya, kalau mudhari ya berhujah, masdar berhujah, hujahan. Penghujahan Penghujahan penulis. Penghujahan. Amar berhujahlah oleh engkau, berhujahlah oleh engkau. Nahi jangan engkau berhujah, jangan kau berhujah. Isim fa'il yang berhujah, yang berhujah. Isim maf'ul yang dihujahkan, yang dihujahkan. Makan zaman tempat berhujah, masa berhujah, tempat berhujah, masa berhujah. Madi majhul telah dihujah oleh, telah dihujahkan ia. Mudhari majhul ia dihujahkan. ia dihujahkan. Alhamdulillah, mumtaz. Ya, alhamdulillah. Okey, akan datang kita